wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita. Jadi sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita akan melihat berkaitan tentang surah As-Saff daripada ayat 10 sampai ayat 13. Surah As-Saff ni antara permulaan surah yang saya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan orang agama. Saya background saya engineering. Ketika belajar di politeknik, ketika nakal-nakal waktu tu ialah bila mana AJK suruh kita pergi masjid, kita pergi lari tempat lain. Itu biasa kita lah. Satu hari tu ialah kita pun nak bertaubat tapi solat tak banyak, baca Quran pun tak pandai dan sebagainya. Lantas kemudian tanya Allah waktu tu, program Qiyamul Lail waktu dekat asrama tu biasalah kan. Kemudian ya Allah, macam mana cara aku nak ni kan, tapi tak kerti. Kemudian tiba-tiba Allah gerakkan ambil Quran, kemudian buka-buka tengok ada maksud dia surah As-Saff ayat 10 sampai 13. Ini yang saya nak kongsi pada malam ni. Alhamdulillah di situ saya bawa pergi jumpa murabbi dan dia kata apa cara pun kita boleh buat, yang penting kita usaha perjuangan kita Allah suka dan kemudian Allah akan bagi hidayah. Ya, Allah bagi kekuatan, bimbing kita untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah waktu umur 19 saya dapat hidayah dan sampai sekarang lah Allah bagi mudah, insya-Allah. Baik. Sejarah surah As-Saff ni adalah selepas ni satu surah, yakni surah Madaniyah. Allah turunkan selepas peperangan Uhud. Saya tak pasti berapa ketika selepas perang Uhud. Satu hari ketika mana Nabi SAW sedang bermuzakarah dengan para sahabat. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada tak satu amalan yang mana amalan itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Dan kemudian Nabi SAW kata ada, dan Nabi membacakan surah ni daripada awal sampai habis. Tapi saya tak bacalah surah ni sampai habis. Cuma ketika di awal tu yang mana Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah memuji dirinya sendiri. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kemudian Allah mulakan satu benda yang biasa kalau kita kan nak bagi hadiah kat orang, kita cerita benda baik dulu kan. Tapi sebelum Allah cerita benda yang baik itu Allah bagi amaran dulu. Maknanya macam ni, engkau tanya benda yang kau nak yang terbaik, tapi kalau kau tahu benda tu tapi kau tak buat, what for? It's nothing, useless. Benda macam tu. So Allah bagi peringatan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah in taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, dia orang dah tanya dah ni apa yang terbaik, dan yang bertanya orang beriman. Allah kata, wahai orang beriman, kenapa kamu cakap tapi kamu tak buat? Besar murka di sisi Allah, kamu cakap benda tu tapi kamu tak buat. Yang mana ayat itu
Nabi nak memaksudkan bahawa yang sebelum ni, kisah peperangan Uhud, yang mana Nabi SAW bagi amaran dah, jangan turun. Dan dia kata, ya, sami'na wa ata'na. Tapi bila nampak harta kat bawah tu, dia orang turun. Dan besar murka di sisi Allah. Kamu cakap tapi kamu tak buat. Kamu dah janji dah tapi kamu tak buat. Jadi kalau bahasa kita ni, kita dah suruh buat tapi benda tak buat, kecewalah. Macam tu lah. Tapi tidaklah Allah. Cuma kita nak bagi faham tu macam tu lah, kan? Cuma Allah tu bukan begitu. Baik, dan kemudian barulah Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka orang yang bergerak berjemaah ni, macam bangunan tersusun kukuh. Allah suka benda tu, dia tak nak pecah belah. Jadi antara benda yang amalan atau perbuatan yang Allah suka, sebelum Allah cerita berkaitan tentang satu amalan yang the best, yang Allah suka adalah, Allah nak bagi tahu, kalau kamu nak dapat the best, kamu mesti buat secara berjemaah. Sebab nak bagi tahu Islam ni tak boleh gerak seorang-seorang. Sebab itu ketika mana Nabi berhijrah, Nabi bersama dengan Abu Bakar, dan Nabi berperang, Nabi berjemaah. Dan ketika mana sahabat-sahabat mengharapkan hanya pada Nabi SAW di kota Mekah, pada ketika itu Islam tak berkembang. Bila Nabi berhijrah, Nabi mengumpulkan kekuatan, bergerak secara berjemaah dan sebagainya, memegang kuasa, akhirnya berkembang sampai puluh ribu orang masuk Islam. Ringkas ceritanya begitu. Dan kemudian di hujung tu ayat yang ke-10, Allah cerita berkaitan tentang barulah Allah masuk. Yang pertengahan tu saya tak ceritalah, masanya setengah jam. Tapi kalau bagi masa sampai pukul 12 boleh lah, kan? Tapi sampai pukul 10.30 saya balik, hak lain imam bagi ceramah. Itu dia. Dan kemudian pada ayat yang ke-10 Allah menceritakan satu hadiah kepada orang-orang yang buat satu amalan yang Allah suka. Dan Allah mengajak mereka ni untuk buat benda yang Allah suka. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, nak tak kalian? Tadi dah tanya dah apa yang terbaik, dan kemudian Allah ajak mereka. Mereka dah tanya, Allah tak bagi direct, tapi Allah tanya balik mereka. Supaya apa? Dia macam main psikologi. Contoh, ada orang datang kat kita, kita ni seorang usahawan, dan kemudian ada orang datang pada kita, ada tak benda tips yang mana benda kita berniaga boleh berjaya? Kan dia tanya kita, kan? Lepas tu kita tak terus bagi duit untuk dia berniaga, kita tak terus bagi benda untuk dia berniaga. Lepas tu kita akan tanya dia balik. Nak tanya tu sebab apa? Adakah dia serius betul nak berniaga? Engkau ni betul-betul serius tak kau nak berniaga? Dia tanya balik tu untuk nak pastikan dia ni adalah betul-betul nak. Nah, itu kisah Nabi SAW dengan sahabat. Sahabat tanya dah apa yang terbaik, kemudian Allah tanya balik dia orang, betul ke kamu nak ni? Nak tak kalian aku tawarkan satu perniagaan yang akan selamatkan kamu azab siksa yang sangat pedih. Azab di dunia, azab di alam barzakh, azab di padang mahsyar, dan azab akhirat. Semua azab. Dan itulah yang terbaik, yang mana satu amalan yang akan membebaskan azab segala-gala perjalanan daripada sekarang sampai kita bertemu dengan Allah, sampai masuk dalam syurga. Itu dia. Kita kalau kaya tapi hati sempit, untuk apa? Kan? Tapi kalau miskin pun susah juga. Kan, PKP 2 tahun ni berniaga pun tak jalan, susah juga. Kita nak cukup, sederhana, ada duit lebih, boleh kongsi dengan orang, boleh sedekah dengan orang, dan kemudian apa yang kita nak mudah, dan kemudian kita bahagia dan kita lapang. Lapang bukan lapang banyak harta, tapi lapang banyak masa, kekuatan, tenaga, kesihatan, supaya kita boleh beribadah dengan Tuhan. Kita nak yang tu. Itu yang kita nak. Dan kelapangan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Hanya saja dia yang memberikan ketenangan dalam hati kita kepada orang mukmin. Tak ada siapa, bukan harta, bukan isteri comel, bukan pangkat, darjat, bukan nama dan sebagainya, tapi Allah yang bagi ketenangan. Saya dah rasa dah, bila 2015 masuk pencetus rumah, kita rasa macam wah hebatnya, aku bukan orang agama, engineer tapi boleh masuk, kan? Wah seronoknya. Tapi pencetus ummah tu tidak membawakan ketenangan, tapi membawa kesempitan. Datang masalah keluarga, datang tu datang. Sebab apa? Sebab
takabur, riya, sum'ah dan sebagainya ni. Kita rasa kita bagus lah, tu dia. Salah, boom, habis, tinggal kan. Tapi sampai mati pun orang panggil PU juga. Itu masalah tu. Imam muda kan, dah tua dah, umur dah 78, kata 80 panggil imam muda. Tu masalah tu, title, sekadar title, tak ada benda. Jadi Allah nak tawarkan satu perniagaan kepada kalian, yang perniagaan tu akan selamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih. Dan perniagaan ni bukannya perniagaan yang kamu kena solat 24 jam. Bukan perniagaan yang kamu kena baca Quran 24 jam. Bukan perniagaan yang kamu kena tahajud 24 jam. Tetapi satu perniagaan yang daripada kamu bangkit tidur sampai kamu tidur balik, perbuatan kamu tu mesti benda yang Allah suka. Itu perniagaan. Apa dia? Ya allazina amanu hal adlukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yang pertama, beriman pada Allah. Yang kedua, beriman pada Nabi SAW. Ini semua komplit dah. Ini semua ada dah. Okay? Kita dah beriman pada Allah, kita beriman pada Nabi SAW, berjihad di jalan Allah, wa tujahiduna fi sabilillah. Kita ni meniaga ni, dia ada 4 syarat. Yang pertama, kita mesti ada syarikat. Yang kedua, kita mesti ada produk. Ada syarikat, ada produk, dah boleh meniaga dah. Tapi kalau tak ada platform, saya ada syarikat, saya ada produk, saya memang jual pizza, brand saya Rico's Pizza. Kemudian saya tak ada platform, saya tak jual dekat media sosial, saya tak ada kedai, saya tak ada restoran, saya tak ada kafe, tapi saya ada buat rumah. Akhirnya siapa yang beli? Makan sendiri. Saya tak marketingkan, kita tak platform. Dan kemudian bila kita dah ada nama, ada produk, dan kemudian adanya platform, barulah kita boleh menjual. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kamu, dengan harta dan masa kamu. Maknanya apa? Harta dan masa kamu, jiwa kamu, tenaga kamu, itulah benda yang kamu kena jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tak memperincikan jiwa kamu ni kamu nak jual banyak mana, sikit mana. Adakah jiwa kamu jual dengan kamu berqiyamul lail? Itu yang saya pening kepala awal tu. Aku nak bertaubat, tapi aku tak tahu solat aku tak banyak, baca Quran pun tak kerti. Jujur saya kata, baca Quran saya itulah umur 19 tahun. Umur 19 tahun yang itulah dia. Surah yang aku hafal, Qul huwallahu qul ya Allah, hak tu je. Panjang sikit, Wadduha, hak tu saja. Hak lain tak ada dah. Tak ada. Jadi kita nak macam mana nak baca Quran pun tak reti, berzikir pun, nak duduk kat rumah Allah pun, kita bukannya jenis-jenis iktikaf. Kalau nak duduk kat cyber cafe zaman tu okey lah. Kita tak tahu. Jadi bila Allah tunjuk ayat ni, berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Jadi saya tanya, saya punya ustaz macam mana berjihad dengan harta jiwa kamu ni? Ustaz kata mengikut kemampuan kamu. Dan ustaz saya bagi tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah membebani kamu lebih daripada kemampuan kamu. Jadi kalau kamu betul nak berniaga, kalau kamu betul nak berniaga, pada ketika itu kamu berazam dan kemudian kamu buat yang termampu kamu. Kalau kamu tak mampu, dia kata kalau kamu tak mampu nak ibadah, kalau kamu tak mampu nak baca Quran, kalau kamu tak mampu nak berzikir, kalau kamu tak ada duit nak bersedekah, tapi kamu ada tak masa untuk bantu abang-abang kamu buat kerja agama? Dia kata ada. Saya ada. Kamu ada tak, kamu mampu tak abang-abang kamu, AJK kamu, fellow kamu yang mana mereka buat program-program agama, jadi kamu tolong mereka? Mampu tak? Mampu. Saya tak melaksana, tapi kita tolong dia. Itulah dia berniaga di jalan Allah. Dia kata, oh, tu dia. Dan daripada situ, perangai saya yang buruk pelan-pelan berubah sikit. Tu dia. Sebab Allah tidak akan mengubah gedebuk, step by step. Hatta alam ini pun Allah ciptakan dengan 7 hari, dengan ada berturut-turut dia. Jadi kalau kita nak berubah, kita tak boleh direct. Tetapi kalau kita nak berubah dengan kita minta pada Allah supaya mengubah diri kita, atau mengubah anak kita, atau mengubah keluarga kita, kita mesti ada sesuatu yang kita korbankan untuk Allah supaya Allah memberikan perubahan pada diri kita. Itulah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum.
Tu dia. Kita ada apa? Kita ada masalah keluarga, anak kita ada masalah ni, cucu kita ada masalah ni, perniagaan kita ada masalah ni. Kita minta berdoa pada Allah supaya Allah selesaikan masalah kita. Tetapi sebelum tu, apa yang kita bagi kepada Allah? Apa yang kita cagarkan kepada Allah? Apa yang kita kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala? Adakah hanya sekadar berdoa? Dia tak dapat. Dia tak jadi. Kan? Dia tak jadi. Contoh contoh macam kita nak cuci kereta kan. Tolong cuci kereta aku, harga RM20. Ya, kita boleh bagi RM20. Pengorbanan kita bagi RM20 untuk bersihkan kereta kita. Untuk Allah menyelesaikan masalah anak kita penagih dadah sebagai contoh. Apa pengorbanan kita yang kita bagi kepada Allah supaya Allah mengubah anak kita seorang penagih dadah tu? Kita ada masalah keluarga atau masalah syarikat hutang sampai RM50,000, RM100,000. Apa yang kita bagi kepada Allah dari sudut amalan kita, dari sudut bantu orang, dari sudut menjaga mak ayah kita, isteri anak-anak kita dan sebagainya, untuk Allah selesaikan masalah kita. Itu dia. Sebab Allah kata dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agamaku, maknanya apa? Kita kena buat dulu. Aku akan tolong kamu, maka Allah akan berikan dan mengukuhkan kedudukan kamu. Maknanya apa? Allah bagi yang terbaik dan lebih baik. Tu dia. Allah bagi kita yang terbaik dan lebih baik. Allah maintain, Allah kekalkan, Allah istiqamah, Allah konsistenkan kebahagiaan kita, kemenangan kita, kejayaan kita, semua Allah bagi. Tapi sebelum tu kita tanya diri kita dulu, apa yang kita beri? Kita nak anak soleh, tapi berapa banyak kita bagi dekat Allah untuk Allah memberikan kita anak yang soleh? Harta kita dalam akaun, berbanyak kita keluarkan, laburkan untuk kita dapat hadiah daripada Allah. Macam ni lah kita trade dalam saham kan, trade dalam syarikat dan sebagainya. Kita letak RM10,000, at least kalau dapat 10%, kita dapat RM1,000. Tapi kalau kita letak lebih RM100,000, 10%, kita dapat RM10,000. So lagi banyak kita korban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri lebih lagi. Itu dia janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam bulan Ramadan, yang mana pahala Ramadan ini adalah pahala yang Allah sendiri bagi. Dia tak tetap macam sedekah ada 10 kali ganda, 100 kali ganda, 70, 1000 kali ganda, ikut gandaan dia. Kalau solat 27 berjemaah, seorang-seorang satu. Kalau di Masjidil Haram 100,000, kalau Masjid Nabawi 10,000 kan. Dia gandaan dia. Tapi dalam bulan puasa ini antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikut Allah nak bagi apa? 1 juta ke, 100 juta ke, 10 juta ke, berjuta-juta ke, tak bagi langsung ke? Bergantung kepada sejauh mana pengorbanan dia ketika mana melaksanakan, menyikapi ibadah puasa dia. Dia bukan sekadar bangkit sahur, puasa, berbuka, bukan. Tapi sepanjang puasa tu bagaimana dia menyikapi wa tujahiduna fi sabilillah hibi amwalikum wa anfusikum. Sejauh mana sedekah dia, sejauh mana baca Quran dia, sejauh mana kesabaran dia, sejauh mana istiqamah dia. Dia tengok yang tu. Dia tengok yang tu. Kemudian apa lagi? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Allah kata, kan tadi kita tanya, ya Rasulullah, apakah ada tak amalan yang paling Allah suka? Dan Allah bagi tahu balik, itulah yang paling baik kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu perjuangan kamu, berjihad kamu yang secara berjemaah, yang kamu cakap kamu buat, itulah yang terbaik. Itu dia. Apa yang Allah nak bagi, bila kita buat dan kemudian betul-betul kita bersungguh. Sebagai contoh, dengan jiran kita jaga sungguh hati jiran, dengan isteri kita jaga sungguh isteri kita. Sebagai contoh, ada satu kes yang mana dia berkahwin sudah 4 tahun dan kemudian yang suami itu anak tunggal. Bila anak tunggal, baru kematian ayah mertua dia yang lelaki itu, dan kemudian nescayalah si ibu ni mengharapkan anak lelaki duduk dengan dia, dan kemudian bila anak lelaki duduk dengan dia, nak atau tidak, isteri dia kena duduk bersama. Kita fahamlah bila mana pasangan suami isteri duduk dengan mak, anak duduk dengan mertua, dia jadi macam mana, kita fahamlah.
dari sudut tak seronok dan sebagainya. Dan kemudian yang si suami tak bawa balik langsung pergi ke rumah mertua hak yang mak ayah kepada isteri dia tu lagi pening kepala. Tak ke terganggu emosi, maka di situ tidak ada sifat adil. Jadi macam mana nak berlaku adil? Itu baru seorang, 2, 3, 4 lagi pening kepala. Yang geng janggut panjang kan, belum tentu. Kan Ustaz Suat kata, Mediko kau ni janggut panjang ni ada tanda tu, bini kat sebelah. balik bini kata, bang potong janggut bang. Bagi hilang tanda tu, pening aku. Itu dia. Jadi nak beritahu dekat sini, kalau kita nakkan kebahagiaan, kita kena berlaku adil. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tu dia. Itulah yang terbaik bagi kamu kalau kamu mengetahui apa yang Allah nak bagi. Yang Allah Subhanahu nak bagi adalah yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan semua dosa kamu. Ulama bagi tahu dalam ayat ni tidak ada had bila Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa kita, maknanya apa? Confirm syurga. Bila Allah ampun je dosa kita, confirm syurga. Ayat ni yang buat saya menitik air mata waktu saya pertama kali baca. Tu yang saya tanya ustaz tu. Kita nak dosa kita diampunkan, dan macam mana cara nak berjihad? Macam mana kaedah dengan harta dan jiwa? Kita harta tak ada, apa tak ada, tapi macam mana supaya kita nak Allah ampunkan dosa kita? Kalau orang yang mampu berqiyamul lail, berjuang di situ, tafadhal. Kalau orang yang mampu baca Quran, habiskan masa, tafadhal. Kalau orang yang mampu berdakwah, habis masa, tafadhal. Tapi kita tak ada apa. Nak berdakwah ceramah pun tak reti cakap. Dan kemudian kalau kita nak sedekah pun kita tak ada harta. Nak berkhidmat dengan bini pun kita belum kahwin waktu tu. Belajar je lah. Lepas tu boleh buat apa? Ada program agama. Bila ada program agama, kita tolong. Itu cara dia mudah. Dan step by step Allah bagikan hidayah sedikit demi sedikit. Dan pada ketika itu Allah memperbaiki hati kita, diri kita sedikit demi sedikit. Sebab tu bila kita ada masalah, jangan tengok masalah. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang Allah timpakan yang menyebabkan hati kita sempit, datang daripada tangan-tangan kita sendiri. Maknanya apa? Perbuatan kita, dosa kita, kafarah yang Allah nak bagi pada kita. Itu dia. Bila kita buat kerja Allah, bila kita ada masalah, bila fikir masalah tak selesai. Tapi bila kita ada masalah, buat kerja agama. Bila kita ada masalah, bantu agama. Bila ada masalah, keluarkan harta kita, tenaga kita, masa kita untuk agama. Automatically Allah tahu kita nak apa. Allah tahu masalah apa ada pada diri kita dan keluarga kita. Jadi bila ada masalah dan sebagainya, perniagaan ke apa, bukan tengok pada masalah tu yang pertama, tapi tengok masalah datang dari dosa kita. Bersihkan dosa kita dengan bantu kerja agama. Bukankah Nabi SAW bagi tahu kita yang mana obati sakit kamu dengan sedekah? Sedekahkan jiwa kita, tenaga kita, masa kita untuk kerja agama. Di situ Allah akan ubati penyakit kita, masalah kita. Allah bagi masalah, Allah tahu kita nak apa, Allah tahu perlu apa, dan Allah akan perbaiki. Jadi simple like that, mudah sahaja. Tetapi manusia hari ini bila datang masalah, dia akan mencari bagaimana solusi untuk selesaikan masalah. Orang yang nak meniaga hari ini, dia akan pergi ke kursus macam-macam, macam mana nak mendapatkan kaedah terbaik untuk berniaga. Sedangkan dia lupa nak bantu kerja agama supaya Allah lorongkan lorong yang terbaik, ilmu yang terbaik, kaedah yang terbaik, jumpa orang yang terbaik supaya bimbing dia untuk berniaga. Itu dia. Bimbingan Allah lebih baik daripada bimbingan manusia. Tu'minun billahi wa rasul Allah sallallahu Muhammad, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adnin. Bila Allah dah ampunkan dosa kita, Allah akan masukkan kita dalam syurga yang dalam tu ada taman-taman, sungai yang indah, yang elok, cantik, molek. Nama dia syurga Adnin. Mana? Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Kemenangan apa? Kita kalau kalah di dunia ni, kita tak ada masalah. Hidup kita mungkin 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Mungkin kita kalah di dunia dengan kita hidup miskin, dengan kita dibuli, dicaci, dimaki, diherdik, dipulau. Doesn't matter. Sebab itu semua adalah kata-kata manusia. Tetapi kemenangan yang besar adalah dapat syurga selama-lamanya. Kemenangan yang besar adalah Allah berikan, Allah
Allah apa? Allah Muhammad, Allah angkat azab tu, Allah elakkan azab tu, azab di alam barzakh lagi, Allah di padang mahsyar lagi. Itu kemenangan yang besar. Dan ayat ini juga merujuk kepada kemenangan yang besar itu apa dia? Iaitu hampirnya ketika mana Fathul Mekah. Tu dia. Waktu ni sebelum Fathul Mekah. Jadi nak bagi tahu kat sini akan ada kemenangan yang besar yang Allah akan bagi kepada kalian jika kalian betul-betul buat apa yang kamu cakap. Betul-betul keluarkan harta kamu, tenaga kamu, masa kamu, Allah bagi kemenangan. Tu dia. Maka mereka pun berjihad sungguh-sungguh, mereka bantu agama sungguh-sungguh, mereka berada di samping Nabi sungguh-sungguh, mereka dalam saffan ka'annahum bunyanun marsus bersama Nabi SAW sungguh-sungguh, mereka bersatu padu sungguh-sungguh. Pengajaran Uhud mereka ambil iktibar dan perjalanan menjadi lancar. Sebab itu kadang-kadang, sebab itu salah satu hikmah kenapa Allah sengaja bagi kalah, sebab nak bagi pedoman, nak bagi iktibar, nak bagi pesan kepada dia. Kadang-kadang orang meniaga ni, dia bila dia jatuh, dia akan naik lagi tinggi. Sebab apa? Sebab pengajaran dekat situ supaya dia jangan buat lagi dan dia memperbaiki segala sikap dan sifat dia, kaedah teknik dia meniaga sebagainya, dia pergi laju. Tapi bagi orang yang tak ambil iktibar, maka itulah mereka yang mendapat patuk ular dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Tu dia. Masuk dalam lubang biawak sebanyak 2 kali, kata Nabi SAW. Sebab apa? Tak ambil iktibar. Bagi orang beriman, maka segala peristiwa, segala masalah, segala belenggu, segala ujian, maka mereka akan ambil iktibar dan memperbaiki menjadi lebih baik. Sebab itu bila mana orang ada masalah, dia selesaikan masalah tu, tapi dia tak ambil iktibar, maka masalah tu selesai, akan datang masalah baru. Dia fikir solusi selesaikan masalah tu, selesai masalah tu, betul selesai, tapi akan datang masalah baru. Sampai bila the circle tu akan jadi, datang masalah selesai, datang masalah selesai, datang masalah selesai. Bila nak bahagia? Dia sentiasa dalam the same circle, tapi dia tak keluar. Dia kena keluar tu. Waktu bila dia keluar? Waktu dia ambil iktibar pedoman, dia kembali pada Allah Ta'ala, dia akan keluar. Bila dia keluar pada circle masalah, apa saja ujian yang Allah bagi, dia akan tenang. Sebab apa? Dia tahu ujian ini adalah terbaik pada Allah untuk dia memperbaiki sesuatu yang ada keburukan, kelemahan, yang mungkin ada dosa yang belum dia minta ampun dan taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi, wa ukhra tuhibbunaha. Tu dia. Ni ayat ke-13. Dan ada lagi, bukan tu saja, bukan sekadar kemenangan yang besar saja, ada lagi Allah nak bagi hadiah. Macam kita lah hujung tahun, ada bonus nak bagi. Orang yang kerja sungguh-sungguh ada bonus, ada advance, ada naik gaji, naik pangkat. Kita ni juga bila berniaga dengan Tuhan, ada lagi. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi yang aku nak bagi kepada kamu ni. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Kemenangan yang dekat, pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat. Maknanya apa? Perjalanan hidup kita Allah bimbing. Cuba kalau tengah traffic jam, Sultan Agong nak jalan ni, tak ada polis kat depan, jadi apa? Sama jam. Tapi bila ada pertolongan dari polis, semua ke tepi, jalan lancar tak? Ni dia. Bila Allah tolong kita, perjalanan kita lancar, didikan anak menjadi lancar, perniagaan menjadi lancar, keluarga menjadi lancar, ibadah kita menjadi lancar, mudah ya. Sebab apa mudah? Allah bimbing. Itu dia. Yang menyebabkan remaja hari ini bermasalah disebabkan Allah tidak membimbing mereka. Yang menyebabkan keluarga menjadi porak-peranda, Allah tak bimbing keluarga tu sebab tidak ada barakah. Nak mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam saya sebut awal tu, perbuatan kita mesti buat benda yang Allah suka. Itu sahaja. Cara makan kita, cara tidur kita, cara berpakaian kita, cara bekerja kita, sebagainya, buat benda yang Allah suka. Antaranya ni duduk rumah Allah, iktikaf, Allah suka. Sambil itu berzikir. Tu dia. Menggembirakan hati isteri, menggembirakan hati suami, membimbing anak-anak, kan Allah suka.
bagi makan jiran, menjaga sesama jiran, jaga adab, akhlak, etika kita, akan itu yang Allah suka. Jadi Allah akan bimbing hidup kita. Dan kemenangan yang dekat, apa dia? Kemenangan yang dekat ini di antara lain daripada Fathul Makkah bagi kita adalah apa? Iaitu ulama bagi tahu kita meninggalkan dunia dengan kalimah la ilaha illallah. Itu dia. Tidak ada satu hadiah yang paling bernilai melainkan hadiah Allah bagi kita mengucapkan kalimah terakhir dengan kalimah tauhid. Itu dia. Apa guna kalau kita jutawan tetapi akhir kita sebut wang besar, tak jadi. Tak jadi. Kata aku nak cuci, tak jadi. Ada tak jadi. Biar kalimah terakhir tu la ilaha illallah, itu kemenangan. Itu kemenangan. Dan ini adalah cerita wabasyiril mu'minin, dan sampaikanlah berita ini, berita gembira ini kepada orang-orang mukmin yang lain. Itu dia. Ayat 14 Allah cerita berkata tentang bagaimana penolong-penolong golongan-golongan Hawariyun, yakni penolong-penolong Nabi Isa. Hak tu lain pula cerita dia. Macam mana penolong-penolong ni Allah bimbing dia sampai kemenangan yang dekat, yang dekat. Allah bimbing dan kemudian dapat kemenangan yang dekat. Ayat 13 tadi Allah ceritakan hasil dia seperti golongan Hawariyun bersama dengan Nabi Isa AS. Walaupun Nabi Isa dah pun diangkat oleh Allah, tapi 12 orang ni sentiasa jaga, dan mereka mati tapi mereka mati dalam iman. Kemenangan yang dekat. Ni contoh dia. Kita nak jadi golongan seperti itu. Wallahu alam. Moga-moga ada hikmah daripada perkongsian ni. Minta maaf kalau tak panjang, 30 minit cukup lah. Lebih-lebih nanti aku pun balik ngantuk lah. Dan kita nak rehat. Banyak lagi benda yang kita nak beramal baca Quran dan sebagainya. Cukup singkat, tetapi insya-Allah jika ada kebaikan tolong kongsi-kongsi dan sampaikan kepada orang lain. Wallahu alam. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang buruk atau salah semua di atas kelemahan diri saya sendiri. Saya doakan supaya semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala dan diberkati, diterima amalan dalam bulan Ramadan, dan diberikan kekuatan supaya semangat kita sampai hujung. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.